Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Menurut sebahagian para ulama, yang dimaksudkan syakir adalah orang yang mensyukuri pemberian. Sedangkan yang dimaksudkan dengan syakur adalah orang yang mensyukuri cubaan. Menurut sebahagian ulama yang lain, yang dimaksudkan syakir adalah orang yang mensyukuri kemurahan. Sedangkan yang dimaksudkan syakur adalah orang yang telah mensyukuri penangguhan. Junaid Al-Baghdadi mengatakan, saya bermain di depan Sari As-Saqati ketika masih berumur 7 tahun. Di hadapannya terdapat sekelompok orang yang sedang membicarakan tentang syukur. Sari mengatakan kepadaku, wahai anak kecil, apakah yang dimaksudkan dengan syukur? Saya menjawab, tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala bila memperolehi kenikmatan. Sari mengatakan, lidahmu hampir sahaja mendapat bahagian dari Allah Ta'ala. Junaid Al-Baghdadi kemudian mengatakan, saya selalu menangis bila ingat kata-kata yang dilontarkan oleh Sari As-Saqati. Menurut Imam Abu Bakar Ash-Shibli, yang dimaksudkan syukur adalah memperhatikan zat yang memberikan kenikmatan, bukan pada kenikmatannya. Menurut satu pendapat, yang dimaksudkan syukur adalah mengatur sesuatu yang telah ada dan mencari sesuatu yang belum ada. Menurut Abu Uthman, yang dimaksudkan syukurnya orang awam adalah orang yang bersyukur kepada orang yang memberikan makanan dan pakaian. Sedangkan yang dimaksudkan syukurnya orang khawas adalah orang yang bersyukur pada sesuatu yang mengandungi erti dalam hati. Menurut satu ungkapan, Nabi Allah Daud AS pernah mengatakan, ya Tuhan, bagaimana saya bersyukur kepadamu, sedangkan syukurku kepadamu adalah kerana kenikmatan darimu. Allah Ta'ala telah menurunkan wahyu kepadanya, sekarang engkau telah bersyukur kepadaku. Demikian juga yang terjadi pada Nabi Musa AS ketika bermunajat kepada Allah. Ya Tuhanku, engkau telah menciptakan Nabi Adam dengan kekuasaanmu dan berbuat ini dan itu. Bagaimana tentang syukurku? Allah Ta'ala berfirman, Adam mengetahui hal-hal itu dariku. Oleh kerananya kemakrifatannya merupakan syukur kepadaku. Muslimin dan muslimat sedang penonton rahmat Allah sekalian. Setengah ulama ketika mana membicarakan perbezaan antara kalimah syakir dan syakur. Yang keduanya secara zahir memberi maksud bersyukur. Tetapi golongan syakur, yakni orang yang banyak bersyukur, merupakan golongan yang disebut sebagai ahli khawas.
Itu orang-orang yang lebih dekat dengan Allah. Kalau kita sebut perkataan syakir atau orang yang bersyukur, hanya bersyukur kepada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang yang syakur, mereka ini bukan sekadar bersyukur dengan pemberian, bahkan bersyukur dengan ujian dan cubaan. Mereka syukur dengan balak yang diturunkan Allah kepada mereka. Kata mereka, bila aku dikenakan, ditimpakan dengan musibah, aku bersyukur kerana 4 perkara. Yang pertama, tidaklah musibah yang kena pada aku lebih besar daripada yang aku dapat. Maksudnya, kita kalau cek musibah yang kita dapat, masih lagi kecil. Masih dalam makna kecil. Apatah lagi bila kita bandingkan dengan musibah orang lain. Ia amat kecil. Yang kedua, kerana Allah mengudiakan aku sabar, maka aku bersyukur. Tuan-tuan, sebesar mana pun musibah, kalau Allah masih memberikan kepada kita sabar, maka dia menjadi ringan. Dan sabar itu datang dari Allah. Wa ma sabruka illa billah. Maka kerana itu aku bersyukur walaupun diuji oleh Allah, kerana Allah yang kurniakan sabar. Dan yang ketiga, kerana Allah mengingatkan aku dengan lafaz istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka aku dapat pahala. Dan bila kita terkena musibah, lalu Allah ilhamkan untuk kita berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah nak beri pahala yang lebih banyak. Yang mujarrad sekadar musibah, Allah dah beri pahala. Tetapi musibah yang menjadikan kita lebih ingat Allah, lagi besar pahala. Dan bila mana kita baca pula, Allah ma'jurni fi musibati. Ya Allah, gandakan pahalaku atas musibah ini. Wakhluf li khairan minha. Dan gantikan aku lebih baik. Dan saya Allah akan ganti lebih baik. Dan yang keempat, kenapa aku bersyukur dengan ujian? Ini golongan syakur. Kerana Allah tidak uji agama aku. Cuma uji benda-benda dunia. Bukan agama. Maksudnya Allah tak cabut agama kita. Ujian-ujian pada fizikal dan harta benda, anak pinak, semuanya ringan kalau tak kena pada agama. Dan ujian ni bila kena pada agama. Sehingga menjadikan seorang itu kufur pada Allah. Menjadikan seorang itu jauh dari Allah. Menjadikan seorang itu wasangka buruk pada Allah. Maka inilah musibah sebenarnya. Musibah bila Allah kenakan pada seorang hamba untuk menjadikan hamba itu dekat. Dekat dengannya. Umpama seorang anak. Bila anak tu dirotang oleh mak dia, dipukul, dimarah. Untuk anak tu dekat. Tapi kalau sekiranya mak ni pukul anak dia, marah anak dia, jadi anak tu jauh. Maka musibahnya pada anak tu. Dia terus membawa label derhaka selama-lamanya. Tapi kalau dipukul dan dimarahi oleh ibu dia, mendekatinya, maka dia telah mendapat kemuliaan atas ujian tadi. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Seorang yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan padanya, maka Allah datangkan ujian padanya. Kerana dengan ujian dia akan ingat Allah, dengan ujian dia kembali pada Allah. Dengan ujian dia tahu kesalahan dia, dosa dia. Dengan ujian dia melihat rahmat Allah. Dengan ujian menyebabkan dia kenal Allah. Maka ini golongan syakur. Bila ditimpa musibah, dia tetap bersyukur kerana 4 sebab yang kita sebutkan tadi. Kerana ia bukanlah musibah besar. Kerana musibah tadi, Allah berikan kita sabar. Dan kerana Allah berikan kita lafaz istirja. Kita boleh ingat Allah. Waktu diuji oleh Allah. Dengan berkata, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan doa-doa yang lain. Dan yang keempat, dia tak kena pada agama kita. Allah masih pelihara agama kita. Contoh yang lain-lain dunia. Sekalipun kita dapat semua, kita akan tinggalkan. Agama ni kita bawa. Yang lain-lain bukanlah satu musibah sebenarnya. Kerana setiap orang mati akan bawa agama dia. Dengan agamanya dia akan dipersoalkan di hadapan Allah. Kalau kuat agamanya, maka selamatlah dia. Kalau rosak agamanya, maka rosak segala-galanya. Setengah ulama,
Menyatakan maksud syakir orang bersyukur, dia bersyukur dengan kemurahan Allah. Apa yang Allah beri pada dia. Tapi golongan syakur pula, dia bersyukur dengan penangguhan Allah. Dia panggil matal. Baik. Tuan-tuan, bila kita punya perangai, Allah sebut dalam Al-Quran, wa kana al-insanu ajula. Adalah manusia itu sikapnya gopoh-gapah. Perangai kita, bila kita nak sesuatu, kita nak sekarang. Kita macam tak boleh nak terima penangguhan. Esok lusa, tulak tungging, payah. Bila kita melihat nikmat-nikmat Allah, apatah lagi cobaannya, bila kita melihat nikmat itu sudah pun diperoleh oleh orang yang sebaya dengan kita. Yang sama hasil usaha dengan kita. Umpama contoh gini, kita sama-sama kahwin. Kita kahwin belah satu, kawan kita pun kahwin belah satu. Saudara kita pun kahwin belah satu. Lalu tiba-tiba kita dapati, yang saudara kita ni, bini dia dah mengandung misalnya. Dah dapat anak. Kita tak dapat lagi ni. Masa berlalu. Masuk tahun kedua, dia mengandung lagi. Bini kita tak mengandung lagi. Masuk tahun ketiga, dia mengandung lagi. Orang-orang yang sebaya dengan kita dalam permulaan nikmat. Kahwin, sama-sama kahwin. 3-4 pasangan. Tiba yang 1, 2, 3 pasangan semuanya progress. Kita ni belum lagi. Tahun ketiga. Masuk tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Ujian-ujian itu makin menambah beban. Tapi golongan syakur. Orang syakir, dia cuma lihat nikmat segera. Syakur, yakin bahawa waktunya, masanya akan datang. Dengan penangguhan itu tidak pernah mengurangkan syukurnya. Dia tetap yakin bahawa pada waktunya Allah akan beri kepadanya rezeki. Akhirnya mungkin masuk tahun kelima, 6 atau 7 Allah berikan dia zuriat. Kemudian Allah beri lagi, Allah beri dan sebagainya. Di situ dia melihat penantiannya tidak pernah mengubah wasangkanya pada Allah. Penantiannya tidak menjadikan dia prasangka pada Allah. Penantiannya tidak menyebabkan dia hilang sabar. Melainkan setiap penantiannya dengan nikmat kurnia Allah, dia tetap bersyukur. Kita Allah akan beri pada waktunya, pada masa itu. Padahal kita tahu, nikmat Allah ini dia ada peraturannya. Ada nikmat yang Allah akan berikan segera. Segera Allah bagi. Ada nikmat yang Allah berikan pada tempoh yang tertentu. Pada waktu tertentu. Ada nikmat yang Allah Ta'ala berikan sekali-sekala. Tidak diberikan selalu. Digilir-gilirkan nikmat. Ada nikmat yang mungkin kita tidak memperolehinya secara langsung. Tapi diperoleh oleh orang-orang yang punya hubungan dengan kita. Kita tak peroleh secara langsung. Tapi diperoleh oleh orang yang berhubungan dengan kita. Dan lalu kita mendapat nikmat. Umpama gini. Kita nak kaya, kita tak kaya. Tapi Allah jadikan anak kita kaya. Lalu kita pun mendapat nikmat tersebut. Walaupun tidak secara langsung. Kita fikir nak kaya, senanglah nak pergi umrah 10 kali setahun contoh. Kita fikir nak kaya, senanglah nak beli kereta berapa buah. Kita fikir kalau kaya, senanglah nak sedekah tu, sedekah ni. Dengan apa yang kita rancangkan. Begitu tak kaya. Allah jadikan anak kita kaya. Dan apa yang kita nak tu dapat melalui anak kita. Anak kita pun sponsor pergi umrah. Anak kita pun berilah kita kereta dan rumah. Kita tak beli nama kita, anak kita beli. Begitu nikmat Allah, peraturan dia. Kadang-kadang kita nak glamour, contohlah. Kenapa aku ni tak kenal? Adik-beradik pun tak kenal aku. Jangan kata orang lain. Tak glamour. Nak juga glamour. Pasal nikmat glamour. Misal kata, kita sampai sudah tak glamour. Kalau Allah jadikan anak kita glamour. Lalu sebab anak kita glamour, kita pun glamour. Sebab itu kata syair, kam abin ala bibnihi. Ramai mana anak, ramai mana ayah, popular kerana anaknya. Sebagaimana popularnya Adnan dengan Rasulullah. Moyang Rasulullah antara bernama Adnan. Adnan ni orang tak kenal, jauh sangat Adnan. Tapi kan dia salah satu moyang Nabi SAW, akhirnya dia hafal nasab itu. Maksudnya, kadang-kadang
Bukan nikmat nak terkenal ni bukan maksud kita nak riak, tak ada. Kita nak juga. Siapa orang tak kenal langsung ni berat juga. Lalu kita naklah sikit terkenal untuk memudahkan urusan. Bukan untuk riak, mudahkan urusan. Kenal lah. Yang paling kurang jamuan kahwin tu orang tak pernah lupa nama kita. Kenal. Ini tak kenal siapa nama orang. Tak kenal. Kita pula tak reti nak expose diri kita. Tak kenal. Tapi Allah dekat asbab anak-anak kita. Anak ni bagus, anak ni sekian-sekian. Maka ayahnya pun mendapat nama. Kenal. Betul kadang-kadang kita tengok ni, juara-juara dunia. Orang tak kenal ayah dia, tak glamour langsung. Tapi sebab dia, orang kenal ayah dia. Begitu nikmat Allah beri pada kita. Dan nikmat ini ada yang saya katakan Allah beri langsung pada kita. Ada yang Allah berikan pada tempoh. Ada yang Allah beri sekali-sekala. Ada yang Allah Ta'ala berikan melalui orang lain. Tapi kita menikmatinya orang lain. Kadang-kadang Allah beri kita kawan-kawan yang baik. Kita ni taklah kaya. Tapi sebab kawan-kawan baik, kita menikmati benda kita. Yang dinikmati oleh orang yang ada duit. Kawan kita yang ajak pergi hotel. Duduk hotel. Bagi bilik. Dia bagi kita ambil bilik seorang. Kita tak mampu nak bagi bilik-bilik ni misalnya. Dia ajak kita pergi sini, pergi sana. Yang sebagainya. Ajak kita makan. Dan kedai kita pun tak mampu bayar. Pakai 12 tangan nak bayar tak mampu. Dia bagi makan sini. Maka demikian Allah atur nikmat. Sebab itu tak ada orang boleh mengeluh kerana lambatnya nikmat. Tak dapatnya nikmat sekarang. Kerana ia dalam aturan Allah. Sebab tidak ada hamba Allah yang hidup. Melainkan Allah sudah atur nikmat di satu persatu. Tempatnya kat mana? Masanya kat mana? Melalui siapa semua Allah dah atur. Hamba perlu melalui hidup ini dengan sabar, redha, dengan berdoa kepada segala kebaikannya kepada Allah Ta'ala. Jadi golongan syakur. Dia boleh bersabar dengan matal. Dengan penangguhan nikmat. Dia tak ada masalah penangguhan nikmat. Yang saya sebut contoh tadi. Orang lain dapat anak dulu, dia dapat kemudian lepas 10 tahun, even 15 tahun. Okay. Kita tak syukur. Orang lain yang Allah bagi sehat dulu ni. Dia lama baru sehat. Baru pulih. Orang lain Allah beri senang dulu. Dia lama baru senang. Orang lain Allah Ta'ala beri bahagia dulu. Senyum je dalam hidup. Dia lahir-lahir tu muka kelak. Akhirnya dia tersenyum juga akhirnya. Demikian golongan syakur. Akan sampai waktu. Dan yakinlah kita. Kalau kita merasakan bahawa kita tak dilimpahi oleh nikmat Allah. Kalau kita tak rasa demikian. Maka seburuk-buruk wasangka kita. Sebenarnya kita sudah hidup dalam nikmat. Tidak ada maknanya siapa yang hidup. Melainkan dia sudah hidup dalam nikmat. Tapi kita dah sebut semalam. Bagaimana kata Imam Al-Ghazali. Yang menjadikan manusia tak bersyukur kerana dua sebab. Jahil dan lupa. Lalai. Jahil dia dalam mengenali Allah. Dalam mengenali nikmat. Dia jahil. Dia ukur nikmat dengan apa yang dia belum dapat. Jahil dia. Kadang kala lupa dia dengan nikmat yang sudah ada. Sehingga bila mana Allah ambil, boleh dia tahu harga dan nilainya. Kau tahu harga nilainya. Di mana kita tahu berapa nilai jantung kita ni. Berapa harga jantung tak tahu. Sebab kita bebas berlari. Bebas bergerak ke sana ke sini. Bila dah kena jantung, baru tahu nilai dia besar. Lama ni kita pun tak tahu apa nilai kesihatan. Bila sakit, baru tahu nilai kesakitan. Nilai dia, harga. Kita sudah pun kaya dalam nikmat. Kerana kita jahil, bodoh dan kerana lalai. Maka lupa nikmat. Jadi, bila kita sebut tentang nikmat yang tergantung atau nikmat yang tertangguh. Dek kita jahil bagaimana sifat nikmat yang mendatang. Maka kerana itu kita kurang bersyukur. Tentang ini umat Islam. Allah menjanjikan kemenangan pada umat Islam sepanjang zaman. Dalam Al-Quran, bukan sebelum itu dalam Taurat dan Zabur. Allah menjanjikan kemenangan bagi orang beriman. Wal aqibatu lil muttaqin. Maka Allah menjanjikan bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Yarithuha ibadiyas salihin. Yarithuha ibadiyas salihun. Akan diwarisi oleh hamba yang soleh. Ini janji Allah. Walau satu masa bumi ini diambil oleh tangan-tangan penjajah dan orang kafir, dia tetap akan kembali ke tangan orang soleh. Tetap akan kembali.
Sebab mana pun kuasa itu. Contoh kalau tuan-tuan baca sejarah. Tak ada seinci pun tanah umat Islam yang diambil oleh orang kafir. Mereka dia akan kembali pada tangan orang Islam. Tak ada seinci pun. Bahkan Allah menjanjikan harta bumi yang orang kafir miliki itu juga akan menjadi milik orang Islam satu hari nanti. Ini janji Allah. Janji ini bersifat matal waktu dia. Yang disebut di penangguhan dia. Ada. Kerana Allah ingin melihat syarat-syarat itu dipenuhi. Tuan-tuan, kalau kita ambil contoh Baitul Maqdis. Kan dalam kaedah dunia, sejarah dunia, siapa yang menguasai Baitul Maqdis, dia akan menguasai dunia. Itu teori yang amat simple, mudah. Secara hukum duniawi, yang menguasai Baitul Maqdis, maka dia menguasai dunia. Yang menguasai Mekah dan Madinah, maka dia menguasai agama. Sini ada kekuatan agama, di sini ada kekuatan dunia, atau kita katakan sebagai kekuasaan dunia. Kekuasaan dunia dinilai siapa yang memiliki Baitul Maqdis. Atau hanya 3 agama yang akan berperang di situ. Semenjak zaman bersama. Islam, Kristian dan Yahudi. 3 ini akan untuk menunjukkan siapa agama yang benar. Dan ia telah berlaku satu rotation dia. Pusingan dia. Rom pernah menguasainya. Yahudi juga pernah menguasai. Dan Islam pernah menguasainya. Maka dia itu menjadi sirak. Atau menjadi suatu mihwar ataupun kita katakan sebagai satu tempat konflik dunia. Tapi Allah janji dalam Quran. Bahawa Baitul Maqdis ini bukan seluruh dunia akan menjadi milik umat Islam. Kata Dajjal bila dia keluar pun dia pergi kat Baitul Maqdis. Dia nak Baitul Maqdis. Dia bergerak bersama bala tenteranya. Untuk pergi ke Baitul Maqdis. Maka Allah Ta'ala memeliharanya. Oleh sebab itu kalau kita tengok kenapa Yahudi beria-ria sangat. Mereka nak menguasai Baitul Maqdis. Walaupun mereka tidak berani lagi menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu negara mereka. Masih letak Tel Aviv. Tapi dia punya planning Baitul Maqdis. Mereka masih lagi membaca. Macam mana mereka bimbang kemarahan umat Islam yang mereka tak jaga. Sebab itu mereka buat perlahan-lahan. Mereka bimbang kalau mereka terus jadikan Baitul Maqdis. Walaupun mereka pernah buat beberapa provokasi mengisytiharkannya. Dan kalau mereka buat secara resmi. Maka mereka tak dapat baca bagaimana kemarahan umat Islam. Mereka tak dapat baca. Dan mereka takut. Kerana kalau mereka silap buat, artinya hari kepupusan mereka berlaku dengan cepat. Kalau kita tengok dah duduk situ, teruslah. Tentang mereka ada bacaan mereka sendiri. Kerana kalau mereka isyaratkan Baitul Maqdis secara rasmi ibu negara, dan mereka melakukannya, berarti mereka akan pupus. Kerana mereka perlu melihat, dipanggil muasyirat. Tanda-tanda itu sampai atau belum. Dia umpama seorang wanita yang mengandung. Walaupun nak anak, mereka tak boleh tekan perut biar anak tu keluar. Dia perlu ada petanda dia. Sehingga betul anak tu keluar dengan sihat. Anak itu ialah perumpamaan kemenangan. Dia panggil kemenangan yang dilahirkan. Jangan lahir, anak tu pergi cacat. Sindrom. Maka ini kemenangan yang cacat. Itu mereka takut. Kemenangan yang cacat. Dia mereka tak sabar. Sebab semua orang sekarang, Islam, Kristian, Yahudi, menunggu kelahiran kemenangan yang sempurna. Menunggu. Dan yang mengandungkan kemenangan ini ialah Baitul Maqdis. Masing-masing tunggu. Masing-masing ngintai. Maka Allah Ta'ala letak peraturan mudah. Dan ini keyakinan yang jelas. Kerana Allah Ta'ala dah tunjukkan bukti. Yang akan memilikinya hamba yang soleh. Hamba yang menjaga agamanya. Yang menjaga hak kemanusiaan. Kerana ternyata waktu Rom menguasai Baitul Maqdis, dia menzalimi orang yang tidak seagama dengannya. Dia menzalimi Yahudi. Apatah lagi orang Islam. Waktu Yahudi menguasainya, juga mereka melakukan perkara yang sama. Waktu mana Islam, kerana kesemua ini sudah pun melaluinya. Bila Islam menguasainya,
pada zaman Umar Al-Khattab. Diulang pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Melainkan Islam memberikan keadilan pada semua. Maka masing-masing diberi rasa, diberi amanah. Maka amanah itu telah dilaksanakan dengan sempurna oleh umat Islam. Maka kerana itu, pertembungan terakhir ini, janji Allah hanya kepada umat Islam. Yang akan memiliki, bukan sekadar Al-Aqsa, atau Baitul Maqdis, atau Baitul Muqaddas. Bukan seluruh dunia ini. Milik orang-orang yang beriman. Saya sebut tadi sejarah. Tak ada seinci pun tanah umat Islam yang diambil oleh orang kafir. Mereka mesti kembali. Ini Algeria, Libya, dan lain-lain negara pun dah dijajah oleh Itali, oleh Perancis. Serta kita tanah Melayu. Mereka ini mesti kembali. Mana-mana tanah yang pernah ada sejarah milik umat Islam akan dikembalikan. Cepat atau lambat. Kerana ini janji Allah. Kerana itu umat Islam tahu benda ni. Mereka sabar. Generasi pertama. Sahabat. Waktu digali parit dan khandak. Rasul kata cari Islam ini akan menangi timur dan barat. Rasul menyebut tentang kemenangan Islam yang akan melangkaui semua sempadan dan melangkaui semua halangan. Dan umat Islam punya keyakinan yang kuat. Walaupun dalam keadaan kepungan, perang khandak. Maka apa yang Rasulullah katakan itu bukan ramalan. Tapi hakikat dan kenyataan. Maka selepas perang khandak, umat Islam tidak pernah lagi dikepung. Melainkan mereka lah yang mengepung musuh. Dan terlaksanalah apa yang disebut sebagai mubasyirat atau mubasyarat. Janji-janji kegembiraan. Dan ia akan terus berterusan. Sebab itu umat Islam, apa-apa musibah mereka kena bersifat asyakur. Kerana kemenangan itu kemenangan yang sedang menanti. Umat Islam perlu melakukan apa yang menjadikan kita mendapat sebab ke arah itu. Kerana umat Islam, mati mereka juga kemenangan. Menang itu menang dan mati itu menang. Kerana bila seorang itu Islam, maka dia tak akan mengalami kekalahan dalam hidup. Kerana Islam memenangkan dia dalam semua arah. Dalam nikmat dia menang, dalam musibah dia menang. Kerana kemenangan itu pada ukuran Allah Ta'ala. Dengan pahala, dengan keampunan, dengan sekian-sekian. Orang kafir, sekalipun dia menang, ialah kekalahan. Dia tidak akan menang. Ialah kekalahan yang berterusan. Kerana dia tidak akan mendapat keampunan Allah, keredaan Allah, dan tidak akan mendapat syurga Allah Ta'ala. Ini yang kita sebut tentang kenapa kita kena bersyukur dan bersifat syakur. Ada nikmat Allah yang Allah dah letak di hadapan orang beriman yang menunggu masa untuk diambil, dituainya. Kata Junaid, dulu masa saya kecil, saya main dengan budak-budak. Maka bapa saudara saya, Sari As-Saqati, bapak saudara dia, belah mak dia. Lalu tengah Junaid Al-Baghdadi, itu ulama yang daripada tahun 215 Hijriah. Dan meninggal tahun 298 Hijriah. Lalu pak saudara dia pun tanya, Sari As-Saqati seorang ulama sufi yang terkenal, yang meninggal tahun 253 Hijriah. Dia kata, wahai budak, apa itu syukur? Lalu kata Junaid Al-Baghdadi, syukur jangan menggunakan nikmat itu dalam buat maksiat. Dan ini budak 7 tahun. Dia bercakap tentang syukur. Lalu kata Sari As-Saqati, aku melihat Allah telah memilihmu untuk mengucapkan kalimah ini. Pada lidah kamu sebut tadi, Allah pilih kalimah ini letak pada kamu. Untuk menunjukkan kamu ni akan menjadi seseorang suatu hari. Junaid setiap kali dia ingat nikmat itu, dia menangis. Dan pada usia kanak-kanak, kanak-kanak tidak sepintar itu untuk mengucap kalimah yang berupa hakikat. Melainkan kalangan yang Allah pilih. Kadang-kadang bila Allah Ta'ala pilih seorang hamba, Allah tunjuk daripada awal lagi. Kadang-kadang tidak. Seperti yang berlaku kepada Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam. Semua Nabi-Nabi bila Allah pilih jadi Nabi, Allah tunjuk dari awal. Tak ada pun Nabi-Nabi yang lain Allah tunjuk kemudian baru tunjuk. Tak ada. Itu Nabi-Nabi dan Rasul. Orang-orang yang soleh pula, sebahagian Allah tunjuk dulu, sebahagiannya kemudian. Ada orang daripada awal lagi, kelahiran, sudah ditunjuk kebaikannya seperti Imam Bukhari, seperti Imam Syafi'i. Dari awal lagi. Seperti Imam Nawawi. Awal kelahiran tu ada tunjuk keajaibannya. Dengan pelbagai berita-berita baik.
Berita-berita bagus. Ada orang pula tuan-tuan, ada awak tak nampak. Bagaimana kita baca kisah Ibrahim bin Adham, Fudayl bin Iyad, Malik bin Dinar. Ini semua perompak, penyamung. Tak nampak. Tapi pada akhir Allah tunjuk. Mereka berubah jadi orang baik, orang soleh. Maka dia ikutan umat zaman. Dan ini berdasarkan pada keadaan-keadaan. Maka Junaid al-Baghdadi di antara orang yang Allah tunjuk. Sama juga kalau tuan-tuan baca kisah Syekh Abdul Qadir Jilani. Allah tunjuk daripada kecil. Bila datang saja bulan puasa, dia tak nak menyusu. Malaikat maghrib boleh menyusu. Ini bila datang Ramadan, budak ni, dia akan menyusu 3-4 kali sehari. Tetapi apa yang berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, datang bulan Ramadan, dia tak nak menyusu. Maghrib boleh menyusu. Begitu sampai habis Ramadan. Allah tunjuk daripada awal. Kecil dia. Jadi Junaid al-Baghdadi antara orang yang Allah tunjuk pada awal. Daripada awal, dia bila bercakap tentang syukur, maka dia menyebut sesuatu yang kata sari. Perkataan ini Allah letak pada lidah kamu. Untuk menunjukkan kamu ada sesuatu. Ini Allah letak satu bahagian kemuliaan pada kamu. Kadang-kadang, ahli firasat. Dia tengok kita. Atau dia tengok anak kita. Dia tengok. Maka Allah beri dia ilham untuk melihat kemuliaan orang ni. Orang ni buat kisah yang berlaku kepada Ma'ruf al-Karhi dan juga Syaqiq al-Balkhi. Bila diceritakan Syaqiq al-Balkhi ini, dia ni pemurah, niaga kat pasar dan pemurah. Maka salah seorang ulama melihat dia ni pemurah. Dia meniaga, tapi dia pemurah. Bagi sini. Dia kata, kamu satu hari nanti akan menjadi seseorang. Kaya betul untuk dia menjadi seorang ulama besar. Nama Syaqiq al-Balkhi. Kisahnya dia ni niaga kat pasar, pemurah. Dan dia bukan pemurah kerana nak sesuatu daripada orang. Allah beri watak tu. Dan itu kadang-kadang, tuan-tuan sekalian, kita akan dapat lihat. Orang-orang yang Allah nak beri kemuliaan ini, maka dia hadirkan kebaikan pada dirinya, bukan kerana dia nak cari sesuatu pun, melainkan kerana Allah. Kalau Allah pangkat dia. Dan ini berlaku pada Junaid al-Baghdadi. Kata Shibli, yang dimaksudkan syukur adalah memerhatikan zat yang beri nikmat, bukan nikmat itu sendiri. Pertama kita dah sebut semalam. Kita ni kadang-kadang jangan tengok kecil besar nikmat pada pandangan kita. Sebab kecil besar pun bukan satu benda yang benar dalam pandangan kita. Bukan satu benda yang benar. Kita cuma berdasarkan hawa nafsu. Tetapi lihatlah siapa yang memberi nikmat. Allah. Macam saya contohkan. Kalau raja beri, dengan Perdana Menteri beri, menteri beri, baik dengan hadiah yang berbeza. Pasti yang kita lihat ialah siapa yang memberi, bukan hadiah. Yang beri ni, yang ni. Kita nampak lebih kemuliaan. Apatah lagi bila kita melihat Allah yang memberi. Bila kita melihat Allah yang memberi, maka di situ datang syukur kita lebih daripada kita melihat benda yang diberi. Kemudian disebut dalam definisi syukur orang awam dan syukur orang-orang khawas. Orang awam cuma syukurnya pada makan, minum, pakaian, harta benda, duit. Tapi di sisi orang khawas, syukur mereka pada perkara yang Allah beri dalam hati mereka. Apa dia? Istiqamah dalam agama. Allah beri sifat benar. Allah beri sifat jujur, ikhlas. Allah beri sifat yang baik dalam hatinya. Bagi dia itu lebih bernilai daripada segala harta. Dan itu yang suka. Orang-orang awam macam kita mungkin tengok makan, minum. Tidur baring, pakai baju macam tu. Mereka melihat apakah yang Allah beri pada hati mereka. Keyakinan, keikhlasan, istiqamah dalam agama. Yang ni semua tak boleh dibayar dan dibeli. Dan itu nikmat itu yang mereka letak sebagai nilai syukur sebenar. Nabi Allah Daud pernah berkata, ya Allah, macam mana aku nak bersyukur padamu, nikmat engkau bagi, ilham syukur pun engkau bagi. Lalu kata Allah Ta'ala, wahai Daud, kalau begitu engkau telah bersyukur pada aku. Maknanya,
Bila kamu mengiktiraf semuanya datang dari Allah, itulah syukur. Contoh kita yang bersyukur ni, Allah yang ilhamkan kita syukur. Sebab tu kata ulama, asyukru syukratan. Syukur ni sebenarnya kena dua syukur. Pertama, syukur nikmat itu. Yang kedua, syukur kerana Allah beri kita syukur. Allah jadikan kita sebut Alhamdulillah. Tuan, ada orang yang Allah beri nikmat. Tapi Allah tak bagi dia mengucapkan Alhamdulillah. Dia tak syukur. Besar nikmat menggunung depan dia, tetap berat kalimah syukur tu pada dia. Ada orang yang kita katakan, dia lupa untuk hairan melihat dirinya. Dengan nikmat yang tak dipinta, dengan nikmat yang dia tak minta. Tiba Allah bagi. Dia lupa syukur. Lupa. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian kita ni, duduk saya saja kat rumah. Orang pun hantar makanan. Kita pun minta pun tidak, apa pun tidak. Assalamualaikum, nak hantar makanan. Kita lupa nak kata Alhamdulillah. Saya tak minta makanan ni. Saya pun tak pernah terlintas. Tiba Allah bagi. Atau kita, contoh kita isteri atau suami. Tak pernah terlintas pun suami buat balik makanan. Tak pernah terlintas. Ibu suami kita buat balik makanan. Kita pun tak minta, kita pun tak order. Lepas tu kita melihat. Kita menyebut Alhamdulillah. Syukur. Ini tak kita minta. Tiba datang. Sama juga kita suami. Isteri buat balik makanan. Lepas tu kita bersyukur. Tapi ramai mana orang lupa benda tu. Kita nak syukur. Kita nak syukur, dia tidak mahu melihat nikmat. Dengan pemberian Allah. Tuan-tuan, kalau kita rasa bahawa benda tu kita tak nak. Tapi lihat bagaimana penyayangnya Allah hantar makanan tu pada kita. Kalau kita tak nak tengok, oh, saya sebab saya tak makan ni, nasi kerabu ni, mana makan. Contohlah. Tapi tidakkah kita melihat keajaibannya dihantar tanpa kita minta? Kalau kita kan gini, kalau ada orang ingat kita, bukankah kita suka orang tu ingat kat kita? Ini Allah ingatkan kita. Allah bagi rezeki. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kamu ingat aku ingat kamu. Kamu syukur pada aku, maka jangan kufur. Kadang-kadang Allah beri satu nikmat yang kita tak pernah minta. Sebagai tanda Allah nak beritahu bahawa Allah ingat kita. Supaya kita ingat dia. Dengan itu kita menanti nikmat yang berikutnya. Ini satu nikmat ujian. Sebelum datang nikmat balasan. Ataupun nikmat ganjaran. Beri ini deposit. Untuk lihat syukur atau tidak. Oh, tak syukur. Dia nampak, dia dapat, dia tu macam marah-marah, tak puas hati. Maka dia telah menolak untuk datang nikmat berikutnya. Lepas tu tuan-tuan kita lihat, setengah ulama menyebut tentang makna syukur di dalam definisi syukur. Bila mereka mengatakan bahawa syukur itu menguruskan apa yang ada sekarang dan menunggu apa yang tidak ada. Baik, syukur apa yang kita ada sekarang kita uruskan dengan cara betul. Kemudian kita menunggu apa yang tidak ada. Maksudnya menunggu balasan yang Allah janjikan. La azidannakum, aku akan tambah. Lepas tu tuan-tuan, bila kita dapat muqaddimah nikmat. Terutama saya katakan ini, saya tak pernah fikir, saya tak pernah berangang, tiba orang ambil. Jangan ditolak. Antara watak Rasulullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi SAW tidak menolak pemberian. Tentu Rasulullah orang yang jaga maruah tinggi. Tapi Nabi tidak akan tolak pemberian sesiapa. Orang bagi, Nabi ambil. Datang seorang budak bagi, Nabi ambil. Orang tua bagi, Nabi ambil. Nabi tak kira awak bagi apa. Kalau bagi, Rasulullah ambil. Itu akhlak Rasulullah. Kenapa? Kerana Rasulullah melihat Allah yang beri, bukan orang tu. Dan itu tanda tawaduk. Kalau kita masih tengok memilih-milih siapa yang beri, maka kita telah ada sifat sombong gitu. Ada seorang perempuan nak beri Rasulullah kaki kambing, Nabi ambil. Kalau Rasulullah tak ambil, Rasulullah ada alasan. Satu ketika ada seorang sahabat, dia Rasulullah antara benda yang Nabi pernah makan ialah kuda belang. Kuda belang ni dalam bahasa Arab kita panggil himaru wahsy.
Kaldai dia. Sebab kalau kita tengok kuda belang, kadang muka sama. Cuma kuda belang ni, dia cergas. Kaldai ni dia lambat. Antara sebab diharamkan makan kaldai, dia mewarisi kebodohan. Lambat. Baladah dia. Kuda belang lain, dia cergas. Laju, dia bergerak je. Pantang nampak benda bahaya, dia boleh bergerak laju. Dia boleh lari sampai 70 km sejam. Even sampai 110 km sejam. Lajuan kuda belang. Dia boleh tendang singa sampai mati. Sebalik dia memang mangsa singa, tapi dia juga boleh mencederakan singa. Dia boleh gigit dan sebagainya. Jadi kuda belang ni antara binatang buruan. Ada seorang sahabat, dia berburu kuda belang dan dia beri pada Nabi SAW. Nabi terima. Ada seorang lagi sahabat, dia buru kuda belang, dia beri pada Rasulullah, Nabi tak terima. Lalu apa rahsia Nabi terima dan tak terima? Ketika mana Nabi memakai kain ihram. Memakai kain ihram. Maka lelaki ini berniat berburu kuda belang untuk diberi pada Nabi SAW. Maka bila diberi pada Rasulullah, Nabi kata apa? Inna qaumun hurum. Kami berihram, kami tak terima. Ini binatang buruan. Kerana lelaki ini berburu untuk Rasulullah. Walaupun Nabi tak suruh. Berburu. Tapi ada yang sama, dia juga buru kuda belang untuk dia. Tapi dia tengok Rasul lalu kawasan tu, dia beri kuda belang. Nabi ambil. Kadang-kadang Nabi berihram. Kenapa? Yang ni dia bukan berburu kuda belang untuk Rasulullah. Dia buru untuk dia. Tapi tengok Rasulullah ada, dia pun bagi. Yang ni dia berburu khas untuk Rasulullah. Sebab bila kita berada dengan ihram, larangan berburu wujud. Larangan berburu itu bukan sekadar kita berburu. Termasuk kalau orang berburu untuk pihak kita. Wa imma kita suruh atau tak suruh, dia ada syubhah itu. Tapi kalau orang ni, misal katalah, dia berburu, dia tak ada niat pun nak bagi ke kita ni asas. Dapat. Tiba nampak kita dia pun bagi. Itu tak apa. Itu beza dia suruh kurangkan. Ingat ihram. Apa yang kita nak sebut bahawa Nabi SAW dia takkan tolak pemberian mereka, dia ada sebab syar'i dia panggil. Sebab yang dibenarkan oleh syarak. Kita ni tuan-tuan bila orang beri, makruh kita tolak. Walau kita rasa kita kaya dah. Tak nak tolak. Awak lah, awak perlu kan. Makruh. Umar Al-Khattab pernah diberi. Kemudian dia tolak, dia kata, ya Rasulullah berikan kepada orang fakir lebih miskin pada aku. Aku tak, aku okey. Dia kata, wahai Umar. Dia datang satu pemberian. Ini datang dari Allah. Maka jangan ditolak. Tapi kalau pemberian itu memang kamu nak. Dia datang itu kamu boleh tolak. Kalau kita tak pernah fikir apa-apa, tiba datang orang bagi, maka jangan tolak. Melainkan ia tanda sombong. Dan itu sebenarnya ujian Allah. Ataupun kita katakan Allah nak beritahu, Allah ingatkan pada kita. Supaya kita ingat dia dengan bersyukur. Allah nak dengar lafaz, Alhamdulillah. Allah suka kalimah tu. Kalimah yang memenuhi bumi. Dan memenuhi neraca timbangan. Alhamdulillah. Sebab itu tuan-tuan jangan kita boleh dapat nikmat yang kita tak suka. Tapi dia nikmat. Sebab saya kata free. Kita pun macam tak puas hati, marah. Jangan sebut Alhamdulillah. Terima. Kerana lepas tu akan datang nikmat yang lain. Yang penting kita terima. Demikian terjadi pada Nabi Allah Musa AS. Antara munajat Nabi Musa. Musa kata, ya Allah, Engkau telah menciptakan Adam, Engkau telah beri itu dan ini kepada Adam AS. Dan sebagaimana Engkau telah berikan padaku, ya Allah, bagaimana aku nak bersyukur? Lalu kata Allah, wahai Musa, makrifat kamu, kerana kamu faham semua ini datang dari Allah, itulah syukur. Sebagaimana makrifat Nabi Adam. Maksudnya tuan-tuan, kita ni bila kita tahu je, semua ini datang dari Allah. Waktu tuan-tuan kata, hadha min fadli Rabbi, ini semua datang dari Allah, bukan dari saya. Tuan-tuan sudah bersyukur kerana tuan-tuan dah bermakrifat. Semua datang dari Allah. Hari ini kita pagi sihat. Maka bangun. Ini semua dari Allah. Kita bersyukur. Hari ini Alhamdulillah. Deria mata kita masih kuat. Pendengaran kita. Diri rasa kita. Alhamdulillah. Diri selera kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita mengaku ini semua pemberian Allah. Itu makrifat. Kita tahu. Kita tahu siapa yang gerakkan tangan kita kalau bukan Allah.
Siapa yang dudukkan kita dalam majlis ilmu ini kalau bukan Allah? Lalu kita sentiasa berkata, ya Allah, segala puji bagimu yang menjadikan diri ini terus dapat menikmati segala nikmat-Mu. Pandangan ini, pendengaran ini, dari sentuhan ini. Ya Allah, Engkau yang memberikan dari sentuhan ini, yang aku dapat menyentuh kelembutan anak-anakku. Dapat menyentuh orang-orang yang aku kasihi dan aku sayangi. Ini satu nikmat. Kita dapat bangun tidur hari ini, Alhamdulillah. Kita tahu ini daripada Allah. Dan Allah Ta'ala boleh saja untuk tak bangunkan kita pagi ini. Lalu mati kita. Tapi Allah bangunkan hari ini. Allah beri kita nafas pagi ini. Allah jadikan kita segar pagi ini. Allah jadikan kita punya selera pagi ini. Maka semua ini daripada Allah. Tentang pengakuan kita. Baik secara hati, perkataan, pujian. Atas semua yang kita dapat ini. Maka itulah syukur. Lepas tu kita bangun tidur, kita sebut Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Puji bagi Allah yang telah hidupkan kami sesudah mati. Tentang menghidupkan sudah mati, pertama, hiduplah, ma'ruf. Yang kedua, menjadikan semua anggota ini kembali berfungsi. Kita kalau tidur, tuan-tuan, telinga tak fungsi. Kita kalau tidur, mata tak fungsi. Jam. Kita kalau tidur, tangan pun tak berfungsi. Ya, tangan, kaki. Tak ada bergerak mana-mana. Lalu kita pun bangun. Semuanya berfungsi kembali. Mata dapat tengok balik. Telinga dapat dengar semula. Lidah boleh bercakap balik. Maka kita kata, Alhamdulillah. Alladzi ahyana. Puji bagi Allah yang menghidupkan semua ini. Untuk kami. Lidah ni kembali hidup. Kalau kita tidur, lidah tak bercakap. Mungkin saja kita bangun dan lidah ni terus tak bercakap. Mungkin saja. Tapi Allah bagi lidah boleh bercakap. Itu pertama kita bercakap ialah memuji Allah. Pertama lidah ni diizinkan bercakap. Bila bangun tidur, kita puji Allah. Pertama-tama mata ini boleh melihat. Bila bangun tidur, maka puji Allah. Pertama-tama telinga ni boleh mendengar. Maka dengarlah ungkapan pujian Allah pada telinga kita. Sebut ucapan tu kuat sampai telinga kita dengar. Kerana itu sempurna zikir. Kerana zikir sempurna itu didengar oleh telinga kita. Maka telinga kita ada bahagian hazzun dalam mengingati Allah. Kata kita, kadang-kadang telinga ni, kita dengar orang lain baca Quran, zikir kita dapat pahala. Tapi kita lupa satu benda. Yang kita zikir dan lalu telinga kita dengar, telinga tu dapat pahala. Jadi boleh kita zikir, angkat suara sehingga telinga kita dengar. Kalau tidak, telinga ni tak dapat pahala. Mulut ni sebut, telinga tak dengar. Maka sempurna zikir itu dengan didengari oleh telinga kita. Atau disebut dalam ibarat fiqah, an yusmi'a nafsahu. Dia memperdengarkan dirinya. Maka ini tanda syukur kita pada Allah bila kita mengakui kullum min indillah. Ya Allah, ini semua darimu ya Allah. Wajah kita yang sempurna ini, fizikal sempurna, semua datang dari Allah. Nikmat hari ini, nikmat semalam, nikmat akan datang, semua dari Allah. Dan kita berkata segala puji bagi Allah, apa yang dah lalu, apa yang aku lalui, dan apa yang akan datang. Apapun segala puji bagi Allah. Yang lalu-lalu, walaupun sepahit mana pun segala puji bagi Allah. Kita telah melepasinya. Kita telah melaluinya. Seteruk mana pun yang lalu, segala puji bagi Allah. Dan kita memuji Allah apa yang kita akan lalui hari ini. Dan kita memuji Allah apa yang akan berlaku esok hari dan sebagainya. Kerana semua itu layak untuk kita puji Allah. Semua. Belum datang tu nikmat, kita dah sebut Alhamdulillah. Maka ini sifat orang ahli makrifat. Yang mengenali semua nikmat itu datang dari Allah. Melainkan Allah akan tambah dan tambah dan tambah. Dan kalau kita tahu. Kalaulah kita dimuamalkan secara zahir. Setiap kali seorang tersebut Alhamdulillah dapat duit 100. Tuan-tuan takkan berhenti sebut Alhamdulillah. Kata Allah nak beri lebih pada RM100 yang kita contoh mudah. Cuma dalam pandangan yang berbeza. Bila Allah kata, la in syakartu la azidan. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Tambah. Cara Allah tambah bukan macam manusia tambah. Kalau kita faham hakikat ini, lidah kita tak akan pernah berhenti berkata Alhamdulillah. Sebab saya akan ditambah. Walaupun kena musibah, setiap kali kita kena musibah, kita rasa nikmat kita akan kurang. Musibah. Nikmat tu akan kurang. Masa jadi kurang. Harta jadi kurang. Sihat jadi kurang. Itu pandangan nafsu kita. Tapi bila kita kata Alhamdulillah, Allah sempurnakan balik. Yang kita rasa kurang tu.
Atau bila hilang duit RM100, memang rasa kurang lah sebab duit ni asal RM1,000. Hilang RM100, RM900. Kurang. Kita duduk ngeluh kurang dah duit. Tapi kalau kita kata Alhamdulillah, Allah sempurnakan. Allah tambah lebih banyak daripada kita cuma bilang RM1,000. Dia mungkin jadi lebih pada itu. Kita tuan-tuan, misalnya, masa kita dengan anak-anak. Tiba-tiba berkuranglah masa kita dengan anak-anak. Masa kita dengan suami. Berkuranglah. Masa kita dengan isteri. Berkurang sebab-sebab tertentu. Kita tetap kata Alhamdulillah, maka tak ada yang kurang. Tapi kalau kita mengeluh yang kurang-kurang tu, dia jadi makin kurang. Tapi kalau berlaku kekurangan dalam nikmat hidup, masa, harta, tenaga, kita bila makin tua ni makin lemah. Rasa Ustaz makin lemah. Dulu Ustaz pak pinggang. Sekarang pinggang pun payah nak pergi. Dulu Ustaz ajak jalan mana pun. Jom je. Sekarang tak boleh jom dah. Dulu semua okey je. Kita rasa ni makin tua, langkah kita makin perlahan. Kita rasa kekurangan. Tapi kekurangan itu jangan menjadikan kurang kita menyebut Alhamdulillah. Kita terus sebut Alhamdulillah. Walaupun saya sekarang dengan tua ni, tak boleh buatlah macam saya muda dulu contohnya. Tapi tetap saya kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Kerana Allah akan tambah. Kekurangan yang saya sangka kurang, dia tak akan jadi kurang. Dia akan jadi penambahan. Nanti saya sebut tadi, kalau orang tahu, hakikat la azidannakum. Mereka tak pernah kering di lidah mereka kata, Alhamdulillah. Walau sebesar mana ujian dan musibah. Walau zahir saya kata, musibah mengurangkan nikmat pada pandangan kita. Dengan apa yang kita lihat. Tapi ia akan disempurnakan dengan lebih baik daripada apa yang kita fikirkan kurang. Dengan ungkapan Alhamdulillah dan syukur sebenar kita pada Allah. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.